Saya ingin bersama dengan Profesor Dr. Mansur Muhammad Noor, Fellow Bersekutu Institut Kajian Etnik KITA, UKM. Assalamualaikum Prof Mansur, apa khabar? Prof, kalau kita melihat, Prof, terima kasih kerana berkongsikan artikel bersama Astro Awani di mana Prof mengatakan bahawa ketidaktentuan politik yang berlaku hari ini adalah apa yang berlaku sejak reformasi tahun 1998, dan Prof mengatakan bahawa untuk menyelesaikan masalah ekonomi, masalah politik apa hari ini harus berbalik kepada budaya terinovasi politik Melayu yang diamalkan sejak sebelum merdeka lagi. Jadi dengan mungkin sedikit sebanyak mengambil kira sumber yang mengatakan bahawa akan ada mesyuarat MT UMNO berkaitan dengan jawatan timbalan Perdana Menteri, bagaimana kita dapat cantumkan dan juga fahami aspek dan juga apa yang Prof katakan dalam artikel sebelum ini? Saya perhatikan kebuntuan politik dengan pelbagai kaedah pilihan yang mereka dah buat dengan PM-nya dan TPM-nya dengan, saya rasa perkiraan itu sebenarnya akhirnya buntu. Sebab itu bagi saya, kita kena kembali kepada akar umbi budaya kita dalam berpolitik. Kenapa kita dulu berjaya menolak Melayu Union berdasar gerakan masa orang Melayu, di mana kita membina kesadaran kolektif dan keterikatan perpaduan di kalangan rakyat, sehingga berjaya membina bangsa. Dan bagi saya ini benda-benda yang perlu kita gali, kerana ia lahir daripada bukan perbincangan ala-ala politik berkepentingan, tetapi suara rakyat, kehendak rakyat. Saya rasa ini benar-benar perlu dipikirkan. Jadi kena bukan dalam meja undangan politik itu yang penting, tapi turun ke bawah, berdialog, berbincang, berunding, bukan saja barisan kepimpinan tetapi hingga ke akar umbi. Itu pandangan saya. Adakah Prof mengatakan bahawa apa yang berlaku dalam politik pada hari ini dengan penjajaran politik dalam Perikatan Nasional dan juga Mufakat Nasional ini hanya berlaku di peringkat atasan dan tidak mendasari apa yang berlaku di akar umbi, kerana banyak juga yang mengatakan bahawa kecelaruan ini juga berlaku kerana ini tidak disahut dan juga tidak direstui oleh kepimpinan di peringkat akar umbi. Pandangan Prof? Saya rasa itu penyakitnya sekarang. Sekarang ini hanya yang berbincang itu ialah ahli-ahli politik. Yang kalau parti-parti politik dia ada sekarang memang terputus dengan akar umbi. Akar umbinya mereka tak ada. Kalau kita tengok Amanah tak ada akar umbi. Kalau tengok PKR tak ada akar umbi. Yang ada akar umbinya ialah UMNO, PAS dan DAP. Tetapi akar umbi itu lebih dipengaruhi oleh kacamata politik berkepentingan. Bagi saya, kita kena kembali kepada nasihat yang Tuan Agong berikan, iaitu gunalah budaya politik dalam membina mufakat bangsa. Akan tetapi apa yang berlaku pada hari ini yang membezakan dahulu? Masalahnya tetap sama. Masalahnya berpusat kepada masalah rakyat yang perlu dijori oleh ahli politik. Tetapi seolah-olah ahli politik buntu dan juga melihat tiada arah lain untuk menyelesaikan kebuntuan politik. Pada pandangan Prof, bagaimana? Prof memberikan analogi bahawa kalau dahulu sebelum merdeka tidak juga dinyatakan cadangan untuk mengisahkan darurat pada ketika itu, tapi kepada perundingan politik yang lebih jelas. Jadi kalau bertitik tolak kepada apa yang berlaku dalam konteks sejarah dahulu dengan apa yang berlaku pada hari ini, Prof merasakan bahawa tidak ada jauh bezanya, tinggal lagi iltizam pemimpin politik untuk duduk bersama. Saya rasa itu setuju dengan pandangan Zul. Sebenarnya tak ada beza. Bagi saya, kita kena kembali kepada apa yang rakyat nak dalam masyarakat sebenarnya. Sekarang ini kita berbincang apa kebangsaan kepimpinan DAP nak, apa PKR nak, apa UMNO nak, apa PAS nak, apa Bersatu nak. Bagi saya, dia tak akan selesai. Akhirnya kena kembali kepada akar umbi. Rasai detuk jantung rakyat itu. Kerana sebenarnya rakyat di bawah sebenarnya sudah bosan dengan langkah-langkah penyediaan politik yang diambil sekarang ini. Hingga Agong terpaksa masuk tangan, campur tangan untuk sebenarnya macam ia menandakan sebenarnya ahli politik sudah tandus memikir penyelesaiannya. Kalau dilihat kepada apa yang dinyatakan oleh rakyat, ini cukup jelas bahawa rakyat mahukan kestabilan dan juga pengurusan COVID-19 yang lebih menyeluruh. Dan juga kalau kita lihat kepada bagaimana ahli politik menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, masing-masing seperti Prof katakan tadi, ada syarat-syaratnya masing-masing. Dan masing-masing tertunggu siapa yang perlu menjadi mediator ataupun ahli politik yang berlapang dada untuk benar-benar dapat
bersemuka dan juga berduduk berbincang. Pada pandangan Prof, bagaimana situasi ini dapat diselesaikan, Prof, oleh ahli politik sendiri? Bagi saya sudah sampainya sepertilah bila kita menentang Melayu Union dan membina ikatan etos bangsa yang melahirkan nasionalisme negara itu, bagi saya kena guna keadaan yang sama di mana rakyat digebelengkan, didokong oleh raja, didokong oleh kepimpinan negarawan, didokong oleh masyarakat civil. Dari sekarang ini kita nak pelibatan itu mesti bukan saja orang Melayu, bukan orang Islam, tetapi bersama dengan kumpulan etnik dan agama lain. Maka kita sekarang nak perjuangkan satu nasionalisme kebangsaan yang bersifat bangsa Malaysia. Bagi saya ini mesti dilakukan. Kerana apa yang berlaku sekarang, perjuangan politik yang cuba nak besarkan Melayu ini lebih bersifat sebenarnya hanya very political. Tak ada perbahasan tentang roh bangsa itu. Kita akan bersama dengan Prof lagi dalam kesempatan lain. Terima kasih kerana memberikan pandangan itu.